dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk dalam bab 2 untuk subjek fluid mekanik berkenaan tentang properties of fluid. Okey, seperti yang kita dah tengok sebelum ni, kita banyak discuss tentang teori macam mana fluid mengalir. Okey, dan antara benda yang penting untuk kita tahu tentang fluid, sebab kita akan gunakan fluid kan dalam kita punya banyak proses engineering. So kita kena tahu sifat dia. Properties ni adalah sifat dia. So sifat ni basically benda yang kita boleh nampak lah dalam fluid tu. So kalau kita nak cerita tentang properties ni adalah physical aspect of an object kan. Satu lagi kita boleh ukur dia. Okay? Sebab benda fizikal kita boleh nampak, so dia mesti something yang kita boleh ukur lah. Okay, secara contoh saya ada satu botol air. So daripada satu botol air ni kita boleh tahu sifat dia. Okay, sifat dia datang daripada apa? Okay, kita boleh tak apa-apa. Dia punya height dia. Okay. So height dia ada unit kan, meter. So botol ni ada berat kan, so dia mesti ada mass ataupun weight. So weight ataupun mass, unit dia adalah kg. Kemudian kalau benda solid ni, biasa dia akan ada density. So daripada situ kita boleh tahulah berapa kg per meter cube dia. So kalau dia panas ke sejuk, kita boleh tahu temperature dia. Okay, so kat sini dah ada 1, 2, 3, 4 sifat kita boleh tengok. Selain benda lain kita boleh nampak color, okay, dan lain-lain. Okay, shape dia. Okay, ni adalah bentuk fizikal lah yang kita boleh nampak. Sama juga macam fluid. So dalam engineering, ini antara dia ada banyak sifat fluid mekanik, sifat fluid ni ataupun properties dia. Tapi kat sini untuk fluid mekanik kita dah shortlistkan lah. Kat sini ada 11. Density, viscosity, temperature, pressure, specific volume, specific weight, specific gravity, vapor pressure, specific heat, compressibility and surface tension. Okay, kita tengok bahagian pertama. Yang pertama adalah mengenai kita tengok tentang density, specific gravity, specific volume dan specific weight. So seperti yang kita tahu, density ni adalah mass per unit volume. So mass means by kg lah. Okay. Dan volume adalah meter cube. Dan kita ada buat assumption dalam bab 1, setiap fluid yang kita guna untuk calculation, kita akan always assume dia adalah incompressible. Okay, kenapa incompressible? Kalau incompressible maksudnya gas dia tak boleh berubah density. Density dia kita akan selalu pakai 1000 kg per meter cube. Ini akan mudahkan calculation kita lah. Dan saya nak highlight juga, kalau macam density of water ni, kita akan pakai 1000 kan. So kat sini, selain pada water, sebenarnya kita ada satu lagi yang kita akan guna, iaitu density udara ataupun air. Density of air, biasanya kita akan pakai 1.29 kg per meter cube. Okay. So density ni kita boleh derive lagi unit dia kepada specific gravity. Specific gravity ni senang kata salah satu cara kita nak express unit density lah. Kalau density, kita tahu unit dia kg per meter cube. So kalau kita guna SG, kita boleh dapat kira juga density dia berdasarkan definition dia. So
SG ni ataupun specific gravity, ratio dia adalah ratio of density yang kita nak ukur, measured density bahagi dengan density of water. Sebab density of water is equal to 1000. So kalau kita ada satu minyak kan, dalam kes ni ada oil, SG dia 0.5. So berapa density oil ni? So kita boleh kira density dia sebab kita dah ada definition ni. 0.5 sama dengan density of oil bahagi dengan density of water, which is 1000. So bila kita darabkan 0.5 dengan 1000, density of oil ni sebenarnya adalah 500. So 500 apa? So kita nak letak unit dia, kg per meter cube. So itu adalah definition of specific gravity. So ni adalah beza simbol lah, ada guna S kecil. Tapi mostly kita akan pakai SG. Sebab kita tahu S specific, G gravity. Kemudian ada relationship lagi, density ni. Kalau dalam thermodynamic, kita akan pakai simbol V kecil ni. Apa dia V kecil ni? V kecil ni adalah specific volume. Kita tengok unit dia meter cube per kg kan. So basically dia adalah inverse of density ataupun 1 bahagian density. Okay. So kalau kita nak buat, boleh buatlah 1 bahagi density punya unit. 1 bahagi kg per meter cube. So bila ada 1 bahagi kg per meter cube ni akan naik atas. So dia akan jadi meter cube per kg. So ni adalah unit dia. So ni banyak kita guna dalam termo lah. Okay, nanti kamu akan belajar dalam semester akan datang. Okay, kita teruskan. So ni kita pun dah tengok continuum hypothesis ni apa dalam bab sebelum ni. Continuum hypothesis ni basically kita assume water density ni adalah 1000. Okay, tapi secara realitinya kita boleh katalah sebenarnya water ni sebenarnya compressible. Kita boleh compress dia. Okay, sebab molekul water ni adalah loosely attached to each other. Dia tak macam solid, dia boleh bergerak lagi. Okay, tapi dan untuk calculation kita akan guna continuum hypothesis, iaitu fluid is incompressible. Okay, selain tu kita ada specific weight. Specific weight ni adalah unit dia Newton kan. So dia lebih kurang macam specific volume kan. Specific volume tadi dia macam density juga, mass bagi volume. Tapi mass ni kita darab gravity. So M darab G kita akan dapat Newton. So Newton per meter cube. Okay, itu adalah unit dia. So G ni apa nilai dia? G ni 9.81 gravity. Ini pun fix lah, kita tak akan guna unit nilai yang lain.